Hai murid-murid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah. Bersama dengan saya, Cikgu Amir bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 2. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang unit 9 iaitu bersama mencegah. Okey, apa yang perlu kita cegah? Nanti kita akan tengok apa penyakit yang perlu kita cegah bersama-sama. Baiklah. Sebelum itu, cikgu harapkan kamu berada dalam keadaan yang sihat. Okey, dan juga bersedia untuk menjalani sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, jika kamu telah bersedia, pastikan kamu membuka buku pendidikan kesihatan. Okey, boleh rujuk ke surat 88. Baiklah, pelajaran kita hari ini, okey, untuk standard kandungan, okey, 6.1 iaitu kemahiran mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan seharian. Okey, apa penyakit yang kita akan belajar pada hari ini iaitu kalau kamu pernah tahu ataupun ataupun kamu sendiri pernah alami, ia dikenali sebagai penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey, dan satu lagi adalah penyakit konjungtivitis. Okey, nanti cikgu akan terangkan. Manakala standard pembelajaran kita hari ini menjurus kepada 6.1.1 iaitu menjelaskan penyakit tangan, kaki dan mulut serta penyakit konjungtivitis. Okey, kemudian 6.1.2 mengaplikasi cara menjaga kebersihan diri untuk mencegah. Okey, maksudnya kita tahu dan macam mana kita nak cegah penyakit tu Okey, faham? Baiklah. Manakala objektif pembelajaran kita iaitu kamu akan faham dan tahu apa itu penyakit berjangkit, kemudian kamu akan tahu juga bagaimana cara untuk kita mengatasi dan juga menghindari daripada dijangkiti oleh penyakit tadi. Baiklah, mari kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan penyakit berjangkit. Baiklah, penyakit berjangkit juga dikenali sebagai penyakit boleh pindah. Maksudnya, kalau kawan awak kena, awak pergi jumpa kawan awak, awak pun boleh kena juga. Menyebabkan penyakit yang terbukti secara klinikal daripada jangkitan, kehadiran dan pembesaran ejen biologi patogen di dalam organisma perumah individual. Maksudnya paling senang kat sini, kawan awak dijangkiti penyakit HMFD, maksudnya hand, mouth, foot disease. Penyakit kaki, tangan dan mulut. Kemudian awak pergi main dengan dia, awak pergi berjalan dengan dia, awak pergi ke rumah dia, sekaligus akan menyebabkan penyakit itu berpindah kepada awak juga. Dia bukan pindah, maksudnya awak pun dijangkiti juga. Kalau awak tengok dalam gambar rajah yang cikgu berikan kan, itu adalah bakteria ataupun virus malaria yang dibawa oleh nyamuk. Nampak kan? Ini dia dah masuk dalam ini dia dah masuk dalam salur darah lah. Dia dah travel, dia dah berjalan jauh dalam tubuh badan kita, tubuh badan orang yang dijangkiti lah. Baiklah, kita lihat, kita akan tengok. Yang pertama adalah penyakit kaki, tangan dan mulut. Itu dia lebih kurang macam gatal-gatal, merah-merah, ulcer dalam mulut. Nanti kita akan tengok lah. Kemudian penyakit konjungtivitis. Susah nama dia kan. Sebenarnya dia sakit mata je. Paling senang kalau bahasa Melayu ni kita panggil sakit mata. Tapi dalam bahasa saintifik kita panggil konjungtivitis. Kita lihat dahulu. Penyakit konjungtivitis dan penyakit tangan, kaki dan mulut ialah penyakit berjangkit dan biasanya menyerang kanak-kanak. Siapa kanak-kanak? Awak lah. Kita perlu menjaga kebersihan diri bagi mencegahnya. Jom kita kenali penyakit. Penyakit yang pertama iaitu penyakit konjungtivitis, sakit mata. Kalau mata merah je kan, keluar banyak tahi mata. Kemudian bila awak rukuk, bila awak sujud ketika solat, awak rasa macam mata awak nak terkeluar. Itu namanya sakit mata lah. Apakah maksud konjungtivitis? Konjungtiva ialah selaput lusina yang melitupi mata putih dan bahagian dalam kelopak mata. Radang pada konjungtiva dikenali sebagai konjungtivitis. Ia adalah penyakit yang kerap terjadi dan disebabkan oleh bakteria, virus ataupun alahan. Maksudnya dia ada 3 sebab kenapa penyakit mata ni boleh berlaku. Baiklah, jom kita lihat dahulu
cara-cara nak hindari penyakit ni. Okey, yang pertama, elakkan menyentuh mata yang dijangkiti. Kalau kamu kena sakit mata ni, kamu jangan sentuh pakai tangan. Okey, kemudian yang kedua, kerap mencuci tangan selepas menyentuh mata. Contohlah kamu nak letak ubat kan, kamu pegang mata kamu, ataupun masa tu kamu tak kena lagi. Tapi kalau kata kita nak elakkan, okey, kalau nak elakkan kena penyakit mata ni, sebelum kamu sentuh mata, basuh tangan dahulu. Okey, kemudian buang ubat titis mata setelah mata sembuh. Kalau kata mata kamu sakit, kamu pergi dapatkan rawatan doktor, doktor bagi ubat titis mata kan, setelah sembuh terus buang, jangan simpan. Okey, kemudian buang kosmetik mata lama. Ini bagi yang menggunakan alat solek lah. Okey, kemudian guna tuala muka yang bersih setiap hari dan juga jangan berkongsi tuala, alat kosmetik ataupun ubat titis mata. Alat kosmetik ni untuk lelaki, untuk perempuan? Untuk perempuan lah kan. Okey, alat solek ni. Okey. Ini adalah langkah-langkah dia. Semua sekali ada 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oi. Baiklah, seterusnya okey, kita akan lihat kesan penyakit ni. Okey, yang pertama, okey, mata kamu akan menjadi merah. Itu paling senang. Okey, kalau kamu kena sakit mata ni, mata merah, mata berair. Okey, kemudian akan ada macam lendir ataupun selaput. Kemudian akan ada, kalau kata kamu bangun tidur ni, sampai mata kamu ni susah nak buka. Alright. Seterusnya, kita tengok, okey, konjungtivitis yang disebabkan oleh bakteria. Tadi kan ada 3 kan? Okey, bakteria, virus dan juga alahan. Okey, ketiga-tiga ni berbeza. Okey, berbeza dia punya waktu dia punya keadaan dia. Okey, kita lihat dahulu dari segi bakteria. Okey, mata merah, okey, tahi mata berwarna putih atau kekuningan atau pekat. Kelopak mata melekat terutama waktu bangun pagi. Melekat atas bawah ni, susah nak buka mata. Okey, selalunya bermula pada satu mata dan berjangkit ke sebelah mata yang lain. Okey, selalunya berlarutan selama seminggu lah paling lama. Mungkin lebih lama juga. Okay, kalau lebih lama tu dah jadi disebabkan oleh benda lain pula, bukannya disebabkan oleh bakteria. Okey, jadi kalau kata kawan kamu sakit mata, jangan dekat dengan dia sebab dia boleh berjangkit. Alright, seterusnya, bagaimana pula dengan sakit mata yang disebabkan oleh virus? Okay, yang pertama, mata merah. Sama macam bakteria juga. Mata merah, air mata yang banyak, selalunya bermula pada satu mata dan berjangkit ke sebelah mata yang lain. Boleh berlarutan selama 2 minggu atau lebih. Maksudnya, kalau disebabkan oleh virus ni, lagi lama daripada bakteria. Maksudnya, virus ke bakteria jahat? Dua-dua jahat sebenarnya. Okay. Jadi, lebih lama daripada bakteria. Kalau bakteria tadi seminggu, okay, virus ni 2 minggu atau lebih. Okay, kemudian sakit mata disebabkan oleh alahan. Okay, yang pertama, mata merah, gatal mata, kadang-kadang gatal hidung juga melibatkan resedung ataupun allergic rhinitis. Okay, kemudian discharge yang berlendir. Okay, mata sentiasa berair. Okay, kedua-dua belah mata sakit pada masa yang sama. Boleh berlanjutan buat masa yang lama. Ini yang masalah ni, alahan ni kadang-kadang disebabkan kita alahan pada sesuatu, mungkin alahan pada habuk, mungkin alahan pada makanan, mungkin alahan pada keadaan ataupun situasi. Contohlah terlalu panas ke, terlalu sejuk ke, itu dipanggil sebagai alahan. Okey, boleh kena pada kedua-dua belah mata dan lagi lama keadaan dia. Baiklah, ini sama macam tadi lah, lebih kurang. Okay, cara-cara nak elakkan, yang pertama, jangan sentuh mata yang jangkiti. Okay, kerap mencuci tangan. Elakkan tempat yang sesak. Maksudnya kalau awak sakit mata, janganlah keluar rumah. Sebab kalau kena panas pun, matanya sakit. Saya pernah kena juga dulu. Okay, jangan berkongsi tuala. Okay, kemudian buang semua ubat titis yang telah digunakan. Okay, faham kan? 2 kali cikgu ulang benda ni, cara nak elakkan. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada penyakit tangan, kaki dan mulut. Hand, HFMD, Hand, Foot and Mouth Disease. Okay, dia panggil HFMD lah. Okay, penyakit tangan, kaki dan mulut. Siapa yang biasa kena? Biasanya kanak-kanak ataupun bayi. Okay, jom kita lihat. Okay, ini adalah keadaan di mana kanak-kanak tersebut dijangkiti oleh penyakit kaki, tangan dan mulut. Ni kalau awak lihat berlakunya tumpuk-tumpuk merah, dia macam ruam. Tapi kadang lagi teruk, sampai dalam mulut pun ada.
Yang tu dah melibatkan jadi ulcer lah. Jadi puncanya adalah disebabkan oleh enterovirus, iaitu Coxsackie virus A16 dan enterovirus 71 EV71. Ini nama kepada virus tersebut lah. Hand, foot, mouth disease merebak dari individu ke individu dengan kontak secara langsung melalui lelehan hingus, air liur, najis dan cecair lepuh daripada mereka yang dijangkiti. Dia macam bintik-bintik, kemudian kadang-kadang ada air dalam dia. Kemudian tanda dan gejala jika kamu dijangkiti ataupun adik kamu dijangkiti. Benda ni boleh nampak lah. Yang pertama mungkin demam. Kemudian sakit tekak, sakit kepala, hilang selera makan, ulcer pada tekak mulut dan lidah, kemudian ruam dengan vesikel pada tangan, kaki dan kawasan diaper. Diaper ni maknanya kawasan pampers lah. Dia dijangkiti dengan keadaan yang mana merah-merah seperti demam campak. Merah dia. Kemudian dekat mana? Dekat tangan, kat kaki, kat mulut. Jadi kalau kata adik kamu dijangkiti tu, cepat-cepatlah dapatkan rawatan doktor. Baiklah. Ini adalah nasihat kepada ibu bapa atau penjaga. Yang pertama, dapatkan nasihat daripada doktor secepatnya. Maksudnya anak baby tu kena ataupun anaknya kena, terus bawa pergi. Yang kedua, peka kepada sebarang perubahan tingkah laku anak-anak seperti kerengsaan dan mengantuk. Jadi awak nampak anaknya macam adik awak tu macam tak selesa, asyik nak menangis, rengsa je kan. Jadi kita kena check lah. Kita kena tengok. Segera membawa anak ke hospital jika mereka tidak mahu makan atau minum, muntah yang berserusan ataupun mengantuk. Ini simptom dia. Kemudian 4, elakkan menghantar anak yang mempunyai gejala seperti di atas ke sekolah, prasekolah, nursery atau tadika. Anak kita dah kena penyakit macam tu, jangan campur dengan orang lain. Kemudian sapu dan bersihkan hidung serta mulut dengan tisu dan buang tisu yang telah digunakan dengan sempurna. Buang kat mana? Buang dalam tong sampah. Macam mana cara kita nak cegah penyakit kaki tangan mulut ni? Yang pertama, elakkan bersentuhan dengan rakan yang sakit. Kalau kawan kamu kena, jangan jumpa kawan tu. Jumpa boleh tapi jangan sentuh. Jangan pegang apa yang dia pegang. Contohlah ada main-mainan ke apa kan. Sebab dia boleh berjangkit. Kemudian makan makanan berkhasiat supaya cepat pulih. Tutup mulut semasa batuk atau bersin. Seterusnya, elak sentuh muka dengan tangan yang tidak dibasuh. Nombor 5, berehat di rumah dan elakkan daripada bergaul dengan orang lain. Dan yang terakhir, kerap basuh tangan dengan sabun dan air. Itu adalah 6 cara mencegah yang paling mudah lah. Kalau kata kamu terkena penyakit tersebut. Ada juga, untuk elakkan daripada awak terasa sakit sangat, air garam. Gunakan air garam bagi membilas mulut. Boleh melegakan kanak-kanak sekiranya mereka berupaya untuk membilas mulut tanpa menelannya kerana tertelan garam boleh menyakitkan. Maksudnya ni, kalaulah kamu di antara umurnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun kan, kamu terkena penyakit kaki tangan dan mulut ni, sampai kadang-kadang ada ulcer dalam mulut, boleh berkumur dengan menggunakan air garam. Sukatan dia macam mana? 1/2 sudu garam bagi 1 gelas air suam. 1 gelas air suam kan. Kemudian ambil sudu, ambil setengah je garam, letakkan dalam air suam. Kemudian gaul. Masukkan dalam mulut, kumur, bilas, buang balik. Sampai habis 1 gelas air suam. Faham? Alright. Jadi kita perlulah mencegah penyakit ini. Dah nampak sikit naik je kan. Dah nampak merah sikit-sikit. Terus tanya mak, kenapa adik ni merah-merah ni? Kadang-kadang kita alpa, kita terlupa, kita tak nampak kan. Jadi cegah sebelum terlambat. Faham? Baiklah, seterusnya tugasan untuk minggu ini adalah tak banyak, sikit je. Cikgu nak berdasarkan daripada video yang telah awak tonton, bagi 4 cara untuk mencegah penyakit berjangkit. Cari 4 je, macam mana? Contohlah, elakkan daripada berada di tempat yang sesak ataupun apa benda. Boleh tengok dalam kedua-dua penyakit tersebut. Sebab dua-dua tu penyakit berjangkit, tak kisah pun. Jadi cikgu nak 4 saja kamu lengkapkan petubuh ni. Tuliskan di dalam buku pendidikan kesihatan. Baiklah, itu sahaja. Rasulullah pernah bersabda, di akhir zaman nanti akan ada banyak wabah dan penyakit.
yang melanda manusia di dunia hanya umatku yang terhindar kerana memelihara wuduknya. Okay, hadis riwayat At-Tabrani. Okay, status hadis berwuduk menghindari penyakit dan wabak. Okay, maksudnya apa kat sini? Okay, dengan berwuduk insya-Allah kita boleh menghindari daripada jangkitan penyakit. Okey, itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.